Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Maka kita mula bilang sifat yang 13 itu. Pertamanya wujud zati, dengan makna ada Allah Ta'ala itu, tiada ada siapa-siapa yang menjadikan dia, dan bukan ia jadi sendirinya, dan mustahilnya tiada, dan dalilnya baharu alam. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia lah, dengan belas ihsan dia lah, dengan kehendak dia lah, dengan keputusan dia lah, masih memberikan peluang pada kita ada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dia lagi, nikmat khas diberi kita dapat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam ni pula nikmat besar yang Allah Ta'ala beri. Dimudahkan kita untuk taat, dijauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, nikmat besar lagi diberikan kita ada haloba dan minat untuk terus nak belajar macam mana nak memahami perjalanan agama, supaya kita benar-benar jadi orang yang beragama dan betul perjalanan agama. Alhamdulillah, syukur diberi kita kehalubaan, kesukaan, keseronokan berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk solat jemaah pula tu, boleh berada pula dalam majlis yang mulia untuk kita manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah taala, maka kita mula nak bilang sifat yang 13 itu. Sekalian kita nak masuk bicara ni, ialah mula nak bicara atas senarai yang telah disebut 13 sifat yang atas qaul muktamad, yang kita wajib belajar. Setiap nama mukallaf Islam tak akan lepas daripada kena belajar dan faham betul-betul 13 sifat ni. Di atas keputusan yang telah disemak, dibuat, dikaji, dirumuskan oleh para ulama, atas dia kata wajib belajar, wajib pula fardu ain usuli. Siapa gagal walaupun satu daripada 13, bakal menjerumuskan diri ke lembah kufur, murtad. Na'udzubillah. Kerana 13 ni insya-Allah kita akan lalu satu-satu. Satu je kalau diingkar, dinafi, dia mengingkarkan ada nas nakli dan mengingkarkan nas akli. Tapi akli orang tak panggil nas lah, kita guna bahasa asal balik. Mengingkarkan nas nakli Quran hadis, mengingkarkan hukum akli. Maksudnya satu tak berakal,
menafikan Quran hadis, kafir. Nauzubillah. Kerana keputusan dan angka yang kita nak belajar 13 ni, dia bukan sebarang keputusan. Dia ialah satu perkara yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah mengenai wajibnya dan pastinya kita kena faham 13 sifat ni. Tu saya guna bahasa tu, gagal satu daripada dia ataupun menafikan satu daripada 13 ni, cukup dah untuk melayakkannya di kufur. Kerana kita dah belajar sifat bab iman, rukun iman ada 6, satu daripada 6 ni kalau ternafi, di atas iman, rukun iman dengan mana rukun, satu je daripada rukun iman ternafi, batal iman. Batal iman, batal Islam. Batal Islam, batal iman, kufur, kafir. Kalau kafir asli, asli. Ni bukan kafir asli, asal Islam, murtad. Nauzubillah. Satu wajib belajar elok-elok, faham elok-elok. Dan kalau kita tergelincir, silap, salah, tak ada jalan kita nak betulkan perjalanan ni, melainkan kena balik apa yang sepatutnya kena i'tiqad. Satu bahaya sangat. Ada kita jumpa di luar sana, ramai ustaz-ustaz yang nama salafi itulah khasnya, yang dia mempertikaikan sifat 13. Macam-macam ayat yang dia keluar menafikan 13 sifat yang telah dimuktamadkan oleh para ulama, yang wajib atau mukallaf kena belajar. Ada yang memperolok, mempertikaikan dia, mempersenda-sendakan dia, ada yang menafikan kewajipan dia, apa seumpamanya lagi. Sedangkan kalau semak 13 ni, sabit tanya dengan Quran dengan hadis, sabit. Dan akal pun kalau yang waras takkan boleh nak menolak, bahkan memastikan ketiga-13 sifat yang sabit yang atas kita nak bicara ni, yang tak boleh disangkal sama sekali. Menyangkal dia menafi akal, maksudnya bodoh. Menyangkal dia menafi Quran hadis, kufur. Tu kata bahaya tu, nampak? Satu, berhati-hatilah berguru, berhati-hatilah belajar. Jangan sampai ambil ilmu agama ni daripada orang yang bukan dalam ahli dia. Kita musim Covid ni pun orang kata dengarlah nasihat pakar, dengarlah nasihat pakar. Ayat tu betul, tapi kita mesti kena cerdik juga siapa sebenarnya pakar. Sikitlah ayat-ayat tu. Dia punya saranan tu betul. Dengarlah nasihat pakar, dengarlah nasihat pakar. Siapa pakar? Habis pakar tu WHO. Jangan buat kelakar. Saya guna bahasa gitulah. WHO bukan pakar. Yahudi laknatullah. Nak pakar ni mesti ulama-ulama yang ulil absar, yang al-basirah, yang pakar perjalanan agama betul-betul, yang mereka ni takwa, betul-betul nak junjung perintah Allah Ta'ala. Mereka ni lah pakar. Mereka ni lah pakar. Panjang nak sambung tu, tapi asal nak sebut ialah mesti ambil ilmu ni daripada ahli dia. Kalau belajar bukan daripada ahli dia, benda yang hak nanti jadi batil, benda batil jadi hak. Zaman kita ni zaman fitnah besar lah, kan? Dalam bab-bab ilmu macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, mudahkan kita untuk belajar bab-bab ni atas akidah kita, permintaan kita, doa kita, harapan kita. Memang tak ada tempat kita nak minta dan berharap melainkan hanya pada Allah Ta'ala saja. Minta Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, bagi kami mudah faham jalan agama ni, bagi kami jumpa guru yang betul, bagi kami faham betul-betul. Buka kami tu kami pintu hati kami ni untuk mudah hadir hati kepadamu, ingat kamu, zikir kamu, mentauhid kamu, ya Allah. Memang semua bab yang kita belajar ni, kalau faham betul-betul, memang jalan untuk ke Allah Ta'ala tu, insya-Allah sangat lurus. Dengan bahasa mudah kita lah, kan. Pasal apa? Pasal kita belajar disiplin yang begitu rapi dan teliti yang telah disebut oleh para ulama. Orang yang telah berjaya dengan kaedah ni, dengan prinsip yang telah dirumus oleh ulama ni, berapa ramai? Bukan sikit-sikit. Baik. Jadi kita nak mula bilang sifat yang 13 itu. Baik, pertamanya wujud.
Istilah yang di awal-awal disebut wujud, kita nak bicara ni wujud zati. Yang lepas saya sebut dah sebenarnya huraian wujud zati tu. Apa wujud zati? Wajibul wujud. Apa wujud zati? Wajibul wujud. Bukan mumkinul wujud, bukan jaizul wujud. Bila Allah wujud zati, wajib wujud zati ni pada dia. Maksudnya dia bukan wujud li ghairi. Dia bukan wujud dikarenakan oleh satu yang lain. Subhanallah. Kita makhluk ni, makhluk semua wujud li ghairi. Atau istilah yang kita dah belajar bab guru akal tu saya nak guna pakai jelah. Wujud kita adalah wujud li ghairi. Allah lah mujid kita. Bahasa Arab dia lah. Kalau tak erti tu, Allah lah yang mewujudkan kita. Kita bukan wujud, kita diwujudkan. Di atas kita diwujudkan ni istilah juga saya dah sebut yang lepas. Satu saya suka sebut benda tu bila khas belajar, maksudnya dah pernah dengar. Kalau hari tu tak ada dengar, tak ada belajar, dengarlah elok-elok kan. Wujud kita ni atas istilahnya di atas bukan wajibul wujud. Wujud yang wajib kita ni adalah dipanggil mumkinul wujud, jaizul wujud. Apa pasal dipanggil kita jaizul wujud, mumkinul wujud? Pasal kita bukan semestinya ada. Adanya kita ni harus, mungkin. Masuk harus tu, kita bukan sedia ada, bukan kekal ada. Kalau kekal pun kekal, Allah lah yang nak mengekalkan kita ada. Allah, dia memang wajib wujud. Dan wujud dia sedia ada, dan wajib mesti dia kekal ada. Yang tu ke depanlah pelajaran tu. Wujud, kidam, baqa. Satu pelajaran yang mula-mula sekali kita kena hadam wujud. Dan sedia maklum juga atas istilah wujud zati. Saya sebut tadi maksud wujud zati itu wajibul wujud atau wujud yang wajib. Jadi bila Allah wujud zati, masih wallah ni wujud li ghairi. Dan kita ni oleh kerana Allah lah yang wujudkan kita, kita bukan wujud zati, kita wujud li ghairi. Dan status wujud kita jaizul wujud, mumkinul wujud. Di atas status ni lah ulama letakkan kita ni supaya kita boleh faham perbezaan antara Allah dan makhluk. Allah wujud, makhluk ni Adam, bukan Nabi Adam. Makhluk ni Adam. Adam tu maksudnya tiada. Kenapa istilah tiada? Kena asal kita tiada. Kenapa Allah dikatakan dia ada? Asal dia ada. Kita asal tiada. Ni ada, Allah bagi kita ada. Tu. Semua istilah ni ialah untuk memudahkan kita boleh perasankan Allah bagi ada aku. Itu je. Itu ada. Tak ada tujuan lain sebut guna istilah-istilah macam tu melainkan supaya kita dapat tauhid dengan Allah Ta'ala, supaya kita boleh perasan dengan Allah Ta'ala, sedar dengan Allah Ta'ala. Tu je. Kalau nak kata kita ada, Allah yang bagi ada, Allah ni memang ada, sedia ada, kita pun ada juga. Nanti dia kacau bilau situ dari sudut nak memaham betul-betul status kita ni. Bahkan tuan perasan tak perasan tak tahu, nilailah masing-masing kan pembelajaran yang kita pernah belajar. Kalau kita memang dah lama belajar macam ni, kita dah faham kita ada, bumi ada, langit bumi ada, bapak kita ada, Nabi Adam ada, contoh berbahasa itu, semua ada, Allah ada. Apa kita rasa bila sebut Allah ada? Boleh faham soalan saya? Sekarang lah kalau saya tanya, what you feel now if I said Allah Ta'ala exists? Boleh faham kamu tak? Tuan-tuan ada rasa apa kalau saya kata Allah ada rasa apa? Sama Kenapa satu dia jadi masalah lah? Kenapa? Sama level ada kita dengan ada Allah Ta'ala. Tu masalah kita tu. Sama level kita dengan ada kita dengan ada Allah Ta'ala. Tuan-tuan bagi hukum tak? Syirik, itulah nama dia syirik. Kita menduakan Allah Ta'ala dari sudut wujud. Tahu mana? Allah wujud, kita wujud. Habis kacau lah. Satu ulama tak nak pakai perkataan bahasa tu. Dia guna apa? Kita makdum, Allah
Wujud, maujud. Ada istilah tu nanti. Asal, bahasa kita asal sebut wujud lah. Allah wujud. Kita ni kalau sebut pun mungkinul wujud, jaizul wujud. Pasal apa kita diistilahkan Adam kalau guna istilah tu? Mungkinul wujud, jaizul wujud satu. Allah wujud, kita istilahnya Adam, makdum. Pasal apa kita makhluk semua dipanggil makdum? Pasal asal kita makdum. Saya ngaji ada guru buat dalil dengan sebut Quran, kata dia kisah Nabi Zakaria ni, orang Taala kata bahawa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku telah cipta kamu sebelum ni bukan ada apa benda pun. Kita memang walam taku syai'a, kamu ni tak pernah ada apa pun. Satu kalau ada apa semak diri kita, betul ke ayat betul kita ni asal Adam, maksudnya kita ni tak ada, betul ke? Yang atas kita nak mengukuhkan kefahaman kita, nas yang dah ada satu hal, untuk nak mengukuhkan akal supaya memang kita faham kita ni asal tak ada. 1000 tahun dulu duduk mana? 1000 tahun dulu. Siapa boleh sebut? Saya bagi RM10. Ada live ke? Boleh sebut? Saya bagi RM10. Tak cukup, saya bagi RM1000. Sejuta kau tak cukup, sikit sangat. Oh, tu pandai sikit lah. Saya bukan tanya dalam, saya kata ada kat mana? Dalam ilmu Allah Ta'ala. Macam mana boleh tahu masa tu duduk dalam ilmu Allah Ta'ala? Yelah, macam mana boleh tahu masa tu tak ada lagi? Macam mana boleh tahu masa tu duduk dalam ilmu Allah Ta'ala? Saja soalan-soalan macam tu kan. Soalan macam tu orang biasa belajar dah pernah dengar kan. Kita ni memang tak ada, tapi di atas kita yakin Allah Ta'ala ni yang dia memang wajib ada, sedia ada. Makhluk memang tak ada apa pun, dan kita faham Allah Ta'ala ni nama, tentu sabit zat dia, tentu sifat dia, antara sifat dia sifat ilmu dia, dan ilmu dia sedia kala macam mana zat dia sedia kala. Maksud bahasa lain, zat Allah Ta'ala qadim, ilmu dia qadim, iradah dia qadim. Sabit dah makhluk yang dia bakal nak bagi jadi, semua dalam ilmu dia. Jadi kita walaupun masa tu tak ada lagi, kat mana kita? Kita dalam ilmu Allah Ta'ala, kita dalam maklum Allah. Tu akidah kita. Bukan tak ada, kita ni tak ada bodoh-bodoh gitu, tak. Pasal apa? Walaupun kita tak ada, kita dah ada belum dalam ilmu Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tahu tak kita ni akan diadakan? Salah jawab tu kafir tengok tu. Pasal syai' ma'lum fid din bidarurah. Kalau tak tanya nas pun, syai' ma'lum fid din bidarurah. Dia syai' ma'lum fid din bidarurah ni, akli pun sabit, nas pun sabit. Kalau tak ada nas pun, akal tak boleh nak tolak tentang kata memang kita dah sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi asal nak sebut kita ni ma'dum, cuma ma'dum macam ni atas istilah ulama, yang ni dipanggil ma'dum idhafi, atau yang ni panggil kita masa tu tiada, tapi tiada kita tu bukan tiada mahad, bukan ma'dum mahad, bukan semata-mata tak ada, tapi tak ada kita tu dipanggil ma'dum idhafi. Apa maksud ma'dum idhafi? Ma'dum nisbah asal tak ada, tapi nisbah ada, Allah bakal ada yang gitu. Dan semua tu dalam ilmu Allah Ta'ala macam mana? Kita atau orang beriman yakin dengan Allah, segala sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala, sangat terperinci satu persatu hal kita dalam ilmu Allah Ta'ala, dan dia telah putuskan nak bagi jadi kita ni sedia kala lagi macam mana zat dia qadim, sifat ilmu dia qadim, sifat iradah dia qadim. Tak ada satu pun yang tersembunyi pada ilmu Allah. Ini awal-awal belajar wujud. Yang kita makdum duduk kedudukan tu. Boleh faham? Yang tu yang datangnya Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kita ni apa? Nak ambil ujung ayat tu, lam yakun syai'an mazkura. Kita ni tak pernah disebut pun satu ketika dulu. Malaikat, Nabi Adam, tak ada, tak pernah disebut pun. Siapa nak sebut? Tak ada nak sebut lagi mana? Siapa nak sebut kita? Tapi di atas faham kita dengan apa para ulama dah ajar kita dan kenal dengan kita siapa Allah Ta'ala, walaupun kita tak ada tu, masa kita tak ada lagi tu, belum dizahirkan jasad kita, roh kita, apa pun tak ada lagi ni, semua dalam ilmu Allah Ta'ala
Semua dalam iradah Allah Ta'ala. Saya sebut ilmu iradah. Macam umur khas belajar bab tauhid, jumpa nanti pelajaran tu. Pasal apa tu? Memang sebelum kita ada, semua kita ni dalam ilmu Allah, dalam iradah Allah Ta'ala. Dia takluk ilmu, takluk iradah, takluk tanjizi qadim nama dia, atau istilah ulama. Jumpa nanti insyaAllah. Baik, sekali lagi tanya, masa semua makhluk tak ada lagi ni, semua makhluk ni dalam ilmu Allah Ta'ala, cuba jawab soalan ni lah. Faham tak istilah saya sebut syai' maklum fiddin bidururah? Masa makhluk tak ada seorang pun lagi ni dalam ilmu Allah Ta'ala, siapakah makhluk yang paling mulia yang Allah Ta'ala nak bagi jadikan dalam ilmu dia, dalam iradah dia, yang dia dah tentu dah, inilah seabdul makhluk yang akan aku jadikan sepanjang sejarah yang aku jadikan makhluk ni. Dah maklum belum dalam ilmu Allah Ta'ala? Soal, siapa dia tu? Masa tu Nabi Muhammad dah ada jasad dia ke? Dah ada roh ke? Apa dia masa tu? Itulah istilahnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang setengah ulama istilah disebut Rabbi khalaqa Taha min nur. Allah Ta'ala telah ciptakan Taha. Taha ni salah satu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nur, daripada nur. Satu banyak istilah nur ni kat Nabi kita Muhammad SAW. Dan nur ni jaga juga, macam mana saya sebut Wahdatul Wujud yang lepas, jaga ada syarahan sewil dalam bab Wahdatul Wujud, jaga juga ada syarahan sewil dalam pahaman Nur Muhammad SAW. Tapi istilah Nur Muhammad memang ada, dengar elok tu, memang ada. Datang beberapa ayat Quran menunjukkan bahawasanya memang lafaz dalam Quran sendiri datang menunjukkan nur tu dikendaki dengan nur tu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum minallahi nurun. Datanglah kepada kamu daripada Allah Ta'ala. Siapa yang datang? Nurun, oleh cahaya. Siapa nur ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala gunakan istilah ni Muhammad nur. Satu masyhur atas nama, ada antara nama Nabi kita Muhammad SAW adalah Nur. Yang dulu popular sangat nama Muhammad Nur. Bunyi Melayu sikit Muhammad No. Pendek sikit Makno. Orang yang nama Makno pun senyum guna nama ustaz sikit. Makno okay, No. Astaga, sikitlah melawak gitu. Nak kata maksudnya tak asing kita istilah tu. Yang itulah menunjukkan besarnya Nabi, kedudukan Nabi kita Muhammad SAW situlah. Dan bila Allah Ta'ala nak jadikan makhluk, tentulah zahirkan makhluk ni makhluk yang paling mulia lah dia nak jadikan, untuk menunjukkan dialah paling mulia. Yang itulah antara sebagian ulama kita syarahkan, wa ma khalaqtul jinnah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami nak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan jadi rahmat sekalian alam. Apa maksud rahmat sekalian alam ni? Takkan ada alam ni melainkan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa jadi rahmat ke siapa? Nabi Muhammad jadi rahmat pada alam. Antara alam ni pun arash, kursi, lauh mahfuz, alam dia. Kenapa jadikan lauh mahfuz, kursi? Pasal apa? Arash, pasal apa? Pasal Nabi Muhammad. Apa istilah di situ Nabi Muhammad tu, dengan kerana dia dijadikan seluruh alam ni rahmatan lil alamin. Besar tak nikmat Nabi Muhammad ni? Yang tu yang maksud juga. Itu yang lepas saya sebut, antara saya ngaji guru sebut, antara syarah para ulama tafsir, dia kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, satu nikmat ni, kalau kamu nak hitung la tuhsuha, kamu tak boleh nak hitung besarnya nikmat satu ni. Nikmat apa satu ni? Ni'matullah yang kamu tak boleh nak hitung ni apa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu besar Nabi Muhammad. Kita untung tak? Untung siapa?
Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Untuk nak buat apa? Selawat banyak-banyak. Banyak nak selawat. Makan durian banyak duk mesti durian ni. Sedawa pun nak durian, bawah masjid durian itu. Kiri kanan, depan belakang semua ada bahu. Depan bahu, belakang bahu. Kanan bahu, kiri bahu. Bahu tu memang kanan bahu, kiri bahu. Tapi maksudnya tubuh, kanan pun bahu, kiri pun bahu. Melawak lagi lah. Dia duduk sini ya, dalam sini ya boleh bau sikit. Duduk luar tak bau live lagi tak bau. Apa cerita tu? Itu melawak bodoh sikit lah. Jadi inilah untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nak cerita apa? Kena banyak selawat. Kalau tak ada banyak selawat sekalipun macam mana? Akidah mesti ada. Mulia tak Nabi Muhammad? Mulia. Untungnya mana? We must proud that we are our Muhammad SAW following followers. Kita followers Nabi Muhammad. Kalau kita followers artis, kalau mulia, kena bangga tak? PU ke, imam muda ke, kita followers dia. Wah, kita ni followers apa lagi istilah dia? Followers ada tak? Top fan. Top fan. Bukan saja top fan, tapi top fan yang top 10. Macam, okey tak? Kita top 10 Nabi Muhammad ke? Malulah. Kita top fan ke? Tidak. Share je. Share. Betul ke saya sebut tu? Share lah. Tukang share. Saya pun tukang share. Selawat adalah, malunya nak sebut angka. Tu yang kalau kita kena angka-angka balas, ambil kitab yang ulama dah siap. Kau baca lah ni, hari Senin baca ni, hari Selasa baca ni, hari Rabu baca ni, hari Khamis baca ni, hari Jumaat baca ni, hari Sabtu baca ni, Ahad baca ni, hari Senin baca ni. Dah ada lah, diatur oleh Rahmat. Macam ni. Baca je. Kau tak faham pun, baca je. Dalam tu ada selawat. Itulah kitab Dalailul Khairat. Baca tak? Tak pernah dengar pun. Banyak benda kita ni. Yang tu yang tak pernah dengar. Dah pernah dengar dah. Dah dapat ijazah dah. Buat tak tahu. Allah. Tu yang kata apa? Ni tak mana nak cerita apa ni? Kita dah faham kelebihan Muhammad satu hal. Buat apa? Mengaku je lah, ya Allah, dhaifnya kami ni, Rabbana zalamna anfusana. Betullah kita nak merenung macam tu yang susah tu. Duduk tu, ya Allah, nak selawat ni tapi makan durian sangat mengantuk, ya Allah. Duduk selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidur setengah jam, tidur sejam, selawat 3 kali ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nak tak makan banyak pun, bukan banyak mana pun makan, tapi banyak jugalah kan. Ngantuk. Saya sebut saya ni, saya kata saya ni, tak boleh cerita orang lain. Sama juga. Nak selawat tapi makan-makan pun Allah. Tak boleh nak sembang, tak boleh. Pergi nak kena letak kepala. Boom. Yang gotong royong je satu hari kan. Tapi gotong royong sepatutnya boleh sampai petang. Tengah hari tumpur dah. Boleh apa kepin dah. Tapi kalau durian berkepin-kepin. Saja kita usik-usik gitu sikit lah, nyambil tu. Nak cerita apa ni? Akidah ke Allah Ta'ala mesti betul, akidah ke Rasulullah mesti betul. Asal nak cerita apa? Allah, wujud zati, wujud yang kidam, wujud yang bakok kita. Bukan wujud zati, kita wujud li ghairi. Bahasa lain, jaizul wujud, mungkinul wujud. Bahasa lain, kita ma'dum idafi. Bukan ma'dum mahad, bukan semata-mata tak ada, tapi kita dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam iradah Allah Ta'ala memang nak bagi jadi kita. Tu sebut kita. Dan makhluk yang paling besar sekali yang memang dalam ilmu dan iradah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak bagi jadi, kedudukan dia ada maqam mahmud di sisi Allah Ta'ala, dia ada darajah rafi'ah di sisi Allah Ta'ala, dia ada manzilah wal fadilah di sisi Allah Ta'ala. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib tu i'tikad tu. Bukan main-main. Dan di atas gelaran tu Nabi Muhammad digelar Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan alam ni pasal apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nur Muhammad tu pasal apa? Pasal dengan sebab dialah orang Taala jadikan seluruh alam ni
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pergi faham elok. Saya sebut dah tadi dan saya peringatkan dah. Jaga ada fahaman sewil dalam bab fahaman Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad tetap makhluk. Di atas kata dia dalam ilmu Allah Ta'ala qadim. Nanti ada pelajaran tu, jumpa belajar. Ilmu dia qadim, bukan Nabi Muhammad qadim. Baik. Kalau agak-agak ada yang slow sikit, lembab sikit neuron otak atau otak apa-apa nak fungsi, tanya. Ada salah-salah faham ke, wayar silap sambung ke, tanya. Kot ada benda dah faham tak sama macam saya sebut ni, tanya. Tu lah. Kalau tak pernah dengar pun cerita lain-lain, ambil hadam je lah. Itu. Kalau pernah dengar versi-versi yang merepet apa, kalau agak panjang sangat tak munasabah untuk ditanya, PM tepi ya. Saja sebut itu. Pasal apa? Mesti diselesaikan. Masa tambah kita kadang duk dengar macam-macam video lah apa-apa. Kita kadang tak ada kayu ukur nak ukur lagi. Bila dah dengar macam ni, faham sekarang. Dulu pernah dengar ni. Nilai lah balik. Siapa dia yang sewil ke tak sewil tu. Satu, banyak kawan-kawan kita yang faham dalam macam ni, dia bagi alert siap dah. Jaga, ada orang yang mengaku makrifat tapi merepet dah sampai jadi sesat. Mengaku makrifatullah, nama Tok Kenali lah, nama apa lagi, makrifat lah, apa lagi, tak, jalan hakikat lah. Tapi bila syarah pening, bukan gaduh nak kena pening ni. Takat saya cerita macam ni pun kalau boleh faham dah dia pening apa. Ya. Jadi asal kita sebut ialah Allah wajib zati, kita wajib li ghairi. Istilah lain, Allah wajibul wujud, kita jaizul wujud, mungkinul wujud. Dua bab ni mesti beza. Pasal pelajaran tauhid mesti kena kenal dua bahagian, zat makhluk, zat Allah. Saya buat macam ni bukan yang ni zat Allah, yang ni sebagai isyarat dia tampak lagi, silap faham lagi. Ada orang tu, ustaz tu kata zat Allah ni tangan kiri, kepala otak lempar lagi tu. Bodoh nak mampu, tak faham bahasa-bahasa isyarat ni. Mesti faham zat makhluk, zat Allah. Zat Allah tak ada mampu kita nak bicara. Kita boleh mampu bicara Allah Ta'ala nisbah zat apa? Zat dia wujud. Macam mana kaifiat dia wujud? Subhanallah. Di atas kita belajar nanti, atas istilah jumpa nanti, sifat-sifat salbiah ni, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. Ni adalah 5 sifat yang nak jaga supaya jangan silap faham pada zat Allah Ta'ala. Zat dia kidam, zat dia baqa', zat dia mesti qa'im bi nafsi, zat dia mesti mukhalafah lil hawadis, mesti faham prinsip semua ni betul-betul. Dan zat yang wajibul wujud, yang qadim, yang wajib wujud zati tu, yang qadim, baqa', kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis ni siapa? Satu ya, wahdaniyah. Dan wahdaniyah ni zat dia wahdaniyah, sifat dia wahdaniyah, af'al dia wahdaniyah, milik dia wahdaniyah. Dengan bahasa lain, zat dia wahid, sifat dia wahid, af'al, fi'il dia wahid, milik dia wahid. Makhluk kalau ada milik, kalau ada af'al, kalau ada sifat, kalau ada zat macam mana? Baharu. Mungkin. Jaiz. Asal makhluk ni ma'dum. Jangan tak faham tu. Allah macam mana? Wujud. Wujud zat, wujud sifat, selayaknya ada af'al, dan tentulah di atas mutlak dia ilah, wujud milik dia. Bila dia milik semua ni? Azali lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walillahi mirasus samawati wal ard. Semua cerita milik Allah. Power tu. Ngaji tauhid nak faham tu kan. Tengok je cermin, aku ni milik Allah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Cuma kita nak dapat jadi macam tu susah sikit. Tengok cermin, tak jadi yang la ilaha illa anta macam mana?
Tak jadi la ilaha illa anta khalaqtani kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Tak jadi macam tu. Apa masalah ni? Nanti kata masalah ni. Masalah apa? Kita punya iman ni terlalu nipis. Bukan susah pun nak faham tauhid. Memang tak susah sebenarnya nak faham. Ada orang yang dah simpang faham satu hal, bagi betul balik. Kalau dah faham betul pun, dengar. Nak dapat betul-betul faham sampai sedarah sedaging. Macam mana dah belajar, dah faham. Dengan iman tu nak tasdik, membenarkan di hati tu. Dia ada cabarannya. Cabaran besar atas sebut macam tu tadi. Yang tak boleh. Kita ke orang Ta'ala pasal apa? Pasal masalah nafsu. Kita ada perasaan lagi untuk aku lawa, aku cantik, aku handsome. Ni ada macam tu lagi. Tak rasa Allah yang mencantikkan aku, Allah yang menjadikan aku, Allah yang beri kederat ke aku, Allah yang bagi ada aku. Sepatutnya tengok tu macam tu punya perasaan. Tapi kita tak dapat lagi. Saya sebut saya tak dapat tu, saya lah tu tak dapat kan? Ada ketika dapat, sembang lah tu kan. Ada tu macam tak ada lah kan? Tak ada langsung tu tak lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kita belajar macam ni, dia tambahkan kefahaman kita, dia tingkatkan lagi tauhid kita, iman kita. Dia boleh tenggelamkan keinginan nafsu kita dan perasaan nak menzahirkan diri kita tu. Bahkan menzahirkan Allah Ta'ala. Tengok je Allah kejadikan aku. Ni baru betul. Pasal apa? Wal awwalu wal akhiru wal zahir. Allah zahir. Kita lah ni mana nak zahir? Duk zahir ni makhluk yang zahir ni aku, rumah aku, anak aku, isteri aku, matahari, bulan, duit, covid lagi zahir daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau semak tu akidah bab covid ni apa, jangan kata orang lain, kita pun masih lagi masalah tu. Lepas tu kalau ikut tutup guru kita duk ajar, kalau tak covid pun zaman saya belajar dulu ada covid apa pun. Dia kata tak usah duk sibuk benda-benda lain, sibuk dengan sepatutnya apa yang kita kena sibuk. Apa dia? Zikrullah, salawat atas Nabi. Tak banyak pun aturlah, banyak ni. Nak sebanyak-banyaknya belum tahap kita lah nak sembang bab sebanyak-banyaknya tu. Tambah nak zikir 24 jam apa, 2 jam pun susah. Tu saya kata tidur sejam, selawat 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala. Pegang kitab pun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada makhlukatika, ada zinata arsy wa midada kalimati. Boleh lena sejam. Seliklah. Bagus lewat, semoga tak sampai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Ada kalau kita macam-macam selawat nak bunyi. Macam mana? Tidur lagi. Tak lepas ni. Tutup, tidur dulu. Mengakulah ya Allah, rumahnya astagfirullah. Yang ni penzahiran hamba ni, penzahiran rasa berhajat ke Allah. Lemah kena mengaku lemah, jangan tunjuk terror lah kita kan. Dia yang Rabbana zalamna anfusana tu. Jadi inilah tauhid yang kita nak capai. Nisbah kena faham Allah Ta'ala dengan disiplin ilmu satu hal. Lepas tu kita punya perjalanan tauhid tu apa? Sentiasa nak rujuk ke Allah Ta'ala. Kalau boleh sentiasa nak ingat Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, sentiasa nak perasan dengan Allah Ta'ala. Yang kita ni asal maklum Allah yang wujud kita. Allah wajibul wujud. Aku ni mungkinul wujud aja. Dia nak bagi tiada ni bila-bila masa. La ilaha illallah. Banyak buat zalim mengaku pula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memang disuruh banyak-banyak kan sebut tu. Tak pun doa yang Nabi Adam punya tu, Rabbana zalamna anfusana. Tambah-tambah kena covid. Nak mati lah tu. Okey oksigen. Tengok kat gerah meter tu pun tit. Lompat satu je. Macam mana macam ni? Tetap kena zikir dia. Tuhan nak cerita Rabbana zalamna anfusana tu.
Macam mana boleh ada perasaan macam tu? Bila kita sedar siapa kita, siapa Allah Ta'ala, baru ada datang perasaan tu. Kalau tidak, tak ada. Kalau lemah sekalipun, dia akan rasa macam mana? Bila nak vaksin ni? Dah 2 dos dah. Aku nak dos ketiga. Kalau boleh nak dos keempat terus. Kalau ada 10, bantai 10 lagi. Kalau boleh jangan kena vaksin, jangan kena COVID lah. Oh. Itu kan. Jadi ingat apa? Dia ingat makhluk. Itu contoh yang vaksin. Contoh lain pula. Oh, ambil ni, duk jatuh hati ke makhluk. Satu hal juga. Walaupun tak ambil atas kaedah vaksin ni, ambil sabak alami ni. Tak ada belajar bab akidah, masalah juga. Ya. Masalah kita cerita ni masalah apa? Masalah akidah. Dia ada konflik akidah tu untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk faham Allah ni wujud zati, wajibul wujud, aku ni mungkinul wujud. Ada ni, bukan makanan bagi ada, bukan mak bapak aku bagi ada, bukan minuman bagi ada, bukan ubat bagi ada aku, hidup ni bukan oksigen hidupkan aku, bukan makanan, bukan minuman, bukan ubat-ubatan, bukan khasiat yang hidupkan aku, Allah hidupkan aku. Oh, wujud lah, cerita wujud lah tu. Boleh nafi wujud. Satu antara maksud dalam la ilaha illallah, apa dia? La mawjuda illallah. Tak ada yang wujud melainkan Allah. Apa maksud tak adalah wujud melainkan Allah? Allah saja wujud zati, itulah dipanggil wahdatul wujud. Pasal apa? Bahawa wujud yang wujud zati, wajibul wujud, hanya Allah Ta'ala. Makhluk takkan duduk martabat wajibul wujud. Makhluk ni mumkinul wujud, jaizul wujud, satu tak dipanggil wujud. Bahkan atas istilah sebut dah tadi, dia panggil ma'dum. Cuma kita bukan ma'dum mahab, tapi ma'dum idhafi. Ambil istilah saya sebut berapa kali tu. Faham tak faham, apa nak boleh catat, apa mahal semua istilah-istilah tu. Bahkan kita belajar memang ulama ajar kat kita istilah. Bila faham istilah ni macam mana, kita sebut tu pun dah cukup dah untuk ada hubungan kita dengan Allah. Ya Allah, memang adum he. Ya Allah, aku ni asal tak ada. Ni ada ni engkau yang bagi ada aku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru boleh alhamdulillah tadi. Tu yang saya ngaji mukadimah saya pun saya duk ngajar, saya sebut alhamdulillah, alhamdulillah pasal antara guru saya mengaji. PL dia macam tu lah. Awal-awal dia sedarang kita alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi jadi kita macam ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah saja mulut dia. Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah dia bagi kita Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tiru ya perkataan dia tu. Mudah-mudahan dapat macam dia. Memang ada sesuatu benda yang bila kita tiru dia tu, pasal saya mula-mula saya ngaji kat dia, dengar dia cakap perkataan tu, tertarik sungguh hati saya bila dia sebut semua alhamdulillah. Dia punya mukadimah nak mengajar dia sebut tu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mana yang dia terlintas, terasa hati dia sebut tu, dia sebut dengan bahasa dia sendiri. Sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, saya dengar tu, satu hati saya, satu saya tiru. Jadi boleh rasa alhamdulillah ni bila kita sedar tidak ada apa yang kita dapat ni melainkan Allah. Jadi Allah lah yang sepatutnya yang kita rasa zahir wujud, aku ni tiada lain melainkan aku ni lah penzahiran wujud Allah Ta'ala. Itu yang dia nak kata wujud Allah, wujud zati, dengan makna Allah Ta'ala itu tiada ada siapa yang menjadikan dia. Itu maksud wujud zati, maksudnya wujud yang kidam, wujud yang sedia, wujud yang wajibul wujud. Itu huraian dia. Dan bukan ia jadi sendiri, begitu juga bukan Allah jadi sendiri, dengan makna asal dia tak ada, lepas tu dia ada. Subhanallah. Jaga juga, kadang-kadang ada juga terlajak guna bahasa Allah wujud dengan sendirinya. Kadang bahasa tu bahaya sikit. Boleh faham saya cakap apa? Bahasa tu bahaya tu boleh faham? Allah wujud dengan sendirinya, okey tak? Kenapa? Kalau memang faham Allah wujud dengan sendirinya, maksudnya Allah ni mula-mula tak ada, lepas tu dengan sendirinya wujud. Kafir akidah tu. Kalau bukan fahamnya tu, kata Allah wujud sendirinya, maksudnya Allah memang wujud, tak ada siapa yang mewujudkan dia.
Untuk kenapa wujud dengan sendirinya? Pasal memang Allah memang wujud. Kalau dia fahamnya tu tak apa. Tapi bahasa tu pada saya bahaya. Saya ngaji pun ada guru yang larang guna bahasa Allah wujud dengan sendirinya. Kalau ada orang yang sebut macam tu, dia tak faham macam tu, alhamdulillah, bagus. Tapi takut orang yang mendengar yang nak masalah. Kadang orang menyebut tu dia punya faham betul, orang yang mendengar tu dengar sebel. Tu yang penting juga untuk kita menyampaikan dengan bahasa yang betul, istilah yang betul, kan? Kalau dia sebut kata Allah wujud dengan sendirinya, dia duk faham Allah memang ada, sedia ada. Orang duk dengar, duk faham Allah wujud sendirinya. Oh, Allah ni tak ada betul, ting, wujud dengan sendirinya. Boleh faham saya kata wujud ting kan? Boleh? Duk faham macam tu kan? Sekali lalu bahasa kita wujud dengan sendiri, faham macam tu kan? Jangan faham macam tu, salah, sesat. Satu, kalau boleh elakkan guna bahasa Allah wujud dengan sendirinya. Allah bukan wujud dengan sendirinya. Allah wajib wujud, Allah sedia wujud, Allah memang wujud, Allah hakiki wujud, Allah zati wujud. Tu bahasa dia bagi betul. Bukan Allah wujud dengan sendirinya. Memang dia qiyam bi nafsi, qiyam dengan sendirinya. Maksudnya apa? Tak hajat pada hal lain. Yang tu memang bahasa yang dipakai. Tapi wujud dengan sendirinya tu diguna sini. Kalau ikut dia kata bukan Allah Taala ni wujud jadi sendiri. Subhanallah. Memahamkan macam tu, dia satu akal tak terima, satu bahkan menyalahi nas. Lepas tu apa? Menyalahi nas kafir. Nauzubillah. Satu ada salah besar tu, apa-apa yang boleh bawa pada kesalahan dari segi i'tikad, berhati-hati menggunakan istilah. Okey. Jadi yang itulah kita duk belajar, duk faham kata wujud Allah Taala ni. Baik, bila Allah Taala wujud, mustahil bagi wujud ni lawan dia lah. Bila dah Allah wujud, tentulah mustahil tiada. Yang tiada siapa? Makhluk. Tiada pun bukan tiada semata-mata tiada, tapi dipanggil tiada yang idhafi, tiada yang akan ditiadakan, tiada yang asal kita tiada. Itu yang bahasa di buku hak kita, jaizul wujud, mumkinul wujud, ma'dum dipanggil adam. Adam mana? Bukan adam mahal, bi adam idhafi. Istilahnya. Satu hal lagi kita faham, Allah ada, mustahil tiada. Kita duk faham mustahil tiada tu, kita duk rasa kita ada. Tak. Saya ngaji antara disiplin untuk guru ajar, Allah ada, mustahil tiada. Siapa tiada tu? Akulah si tiada itu. Ni boleh ada? Allah lah yang mengadakan aku, yang aku asalnya tiada. Baru belajar wujud, dapat tauhid. Kalau tidak, Allah ada, mustahil tiada. Kita ada. Kacau. Dia kacau situ. Bahkan kalau sampai tahap duk rasa ada kita, lebih jelas dan lebih zahir daripada adanya Allah, maksudnya kita ada masalah besar dalam bab akidah. Jangan elok ayat tu. Satu, kena usahakan supaya jangan sampai kita rasa kita ada ni lebih besar daripada kita rasa Allah ada. Boleh faham saya cakap apa? Besar tu, nak jihad pergi situ, nak kesungguhan tu. Kita kena rasa ada Allah Ta'ala tu lebih kuat, lebih panjang masa dia daripada kita rasa kita ada dan apa keliling kita ada. Barulah istilahnya mengiktikad dan meyakini, mengimani Allah Ta'ala ada, yang asalnya kita tak ada, Allah lah mengadakan aku. Satu, apa jalan dia untuk faham macam tu? Tu disebut dalil dia apa? Baharu alam. Jadi jalan untuk rasa wujud Allah Ta'ala baharu alam. Siapa alam tu? Apa alam tu? Alam. Macam mana nak rasa wujud Allah? Alam ni asal tak ada, Allah bagi ada. Alam ni tadi siang ni malam, tadi pukul 8 ni pukul 9, tadi 9 ni 9.10, tadi dah mula ni nak habis, contohlah. Jadi Jumaat ni dah Sabtu, ni lepas ni lagi nak sembahyang Isyak. Apa? Alam ni berubah-ubah. Alam berubah, Allah tak berubah. Allah tak berubah. Jadi tengok diri kita ni, kita alam macam mana?
Aku asal tak ada, Allah lagi ada aku. Jadi dalil wujud Allah Ta'ala apa dia? Aku. Paling dekat kita. Tengok kita, Allah wujudkan aku. Bukan tengok aku, aku handsome hari ni. Bukan. Tengok patutnya macam mana? Jaganya mana? Alhamdulillah Allah yang ahya ni. Nak pergi bilik air, tengok ada air. Macam mana? Alhamdulillah Allah Ta'ala yang ja'alal ma'a tahuran. Dia yang jadikan air ni suci menyucikan. Memang ada hadis-hadis sebut benda-benda macam tu. Kalau kita belajar betul-betul lah. Tu yang kadang nak belajar hadis suku, tapi kita belajar dengan tutup guru, dia ajar kat kita. Awal-awal pun dia dah ajar. Kalau dia ajar tauhid, walaupun kita punya pelajaran bab lain tak pandai baca Quran dan apa-apa, tapi tauhid dia ajar betul. Ni sebaik-baik jumpa guru hak ni. Walaupun kita tak pandai baca Quran, tak pandai hak ni hadis apa, aku tak tafsir apa, tak pernah pandai, tak pernah belajar bahasa Arab, nahwu surah sekalipun, tapi bila jumpa guru tauhid, dia ajar kita tauhid. Kadang-kadang kita belajar bahasa Arab lah, gini, lurah lah, pandai bahasa Arab, tapi tauhid tak faham. Yang tu masalah tu. Ada orang dia tak faham apa prioriti kita yang besar. Satu, saya banyak ajar tauhid ni pasal istilah sharer tu lah kan. Kita bukan top fan, top 10 kan. Tolong share apa yang kita dah ada, share. Siapa boleh manfaatkan, manfaatkan. Tolong jangan lupa bila manfaat tu doa untuk saya. Dan saya pun banyak lagi yang perlu doa, mika-mika semua, kalian-kalian semua kan. Paling besar doa guru lah. Paling doa nisbah kita nak minta syafaat Rasulullah lah. Ni Rasulullah dah wafat, nisbah dia tinggal alam dunia, dia duduk alam barzah tu, lagi hidup daripada kita hidup di sini. Hidup di dalam barzah mutlak. Tu banyak selawat atas dia, dia ada hubungan kita dengan dia, dia tahu sangat kita selawat tak selawat ke dia. Allahu lagi lah, hubungan mutlak tu yang kena zikrullah. Dan antara kaedah zikrullah apa? Sedar kita ada macam mana? Allahu yadaku la ilaha illallah la mawjud illallah. Sekali lalu saya sebut itulah. Jadi dalil Allah Ta'ala ada apa? Alam ni. Kita ni adalah dalil ada Allah. Maksudnya apa? Kalaulah alam ni tak ada, macam mana kita nak boleh kenal Allah Ta'ala? Tapi adanya alam ni, di atas kita yakin bahawasanya makhluk semua jaizul wujud, mungkin wujud. Ambil aja sepih tu. Allah hakiki wujud, Allah zati wujud, Allah wajibul wujud. Maka akan jatuh dalam hati juga satu hari nanti apa dia? Allah lah yang memang wujud, makhluk asal makdum ni ada ni, Allah lah yang mewujudkan kita. Siap. Itu pelajaran wujud. Ada soal? Sambung nanti keduanya kidam. Pelajaran simple aja. Cuma ada istilah-istilah nak kena ambil, nak faham. Lepas tu macam mana? Macam mana nak praktikal tauhid? Wujud je. Saya ngaji ada Tok Guru dia sebut, dia kata apa? Kalau dalam hidup kita tak faham bab lain pun, tapi nak jaga supaya jangan tersalah akidah tu, syukurlah kan. Tapi yang kita boleh bawa hari-hari apa? Kita hadir ada Allah lah wujudkan aku, Allah yang jadikan aku, Allah bagi mendengar aku, bagi faham apa yang ada kat makhluk ni, tiada lain melainkan Allah lah yang memberi, Allah yang penunai hajat, Allah yang melaksanakan semua. Cukuplah, iman lah tu. Hidup dalam keadaan iman, mati pun iman, bangkit pada mahsyar, di dalam kubur pun beriman, bangkit pun beriman, insya-Allah masuk dalam syurga di kalangan orang beriman. Itulah iman. Dan nak bagi dapat tu mana? Dengan hati. Alat dia apa? Akal. Akal mesti jazam. Macam mana nak jazam? Inilah saya duk cerita ni. Ilmu, istilah, beza, differences, makhluk, Allah, zat makhluk, zat Allah, sifat Allah, sifat makhluk. Ni ilmu-ilmu nak bawa jazam. Bila ilmu boleh bawa jazam, boleh kenal, boleh beza. Bila ada kebolehan nak mengenal siapa Allah, siapa makhluk, dengan tu arif. Lepas tu jazam untuk nak buat macam mana? Nak bagi masuk dalam hati. Apa jalan nak bagi masuk dalam hati? Tiada jalan lain, zikir. Dan zikir dengan rasa hebat Allah Ta'ala ni. Allah jadi aku. Allah bagi rezeki aku. Panjang tu kalau saya nak sebut tu. Asal saya memang nak tutup dah kan, tapi bila sebut tu dia nak sebut lagi kan. Dia nak sebut lagi. Pasal bila kita sebut dengan betul kaifiat dan cara dia, memang kita akan ada rasa dalam hati. Faham dah, istilah dah belajar dah. Kalau agak banyak sangat tulis satu hal. Kalau memang dah boleh faham dah, untuk macam mana nak bawa tauhid ni?
Sebut dengan rasa di hati, rasakan hati, cuba hadirkan di hati. Memang dalam hati belum rasa apa-apa lagi. Kalau saya sebut dia wujud, duk rasa wujud Allah tu dengan wujud kita, rasa wujud kita kuat lagi. Tu saya kata COVID-19 punya rasa wujud tu kuat lagi daripada Allah Ta'ala, padahal tak nampak pun. Sebuah pilah ke COVID tu kan. Bahkan rasa wujud kita lagi kuat daripada kita rasa wujud Allah Ta'ala. Sepatutnya pelajaran kita bila kita faham ni macam mana, tengok makhluk, sepatutnya rasa wujud Allah Ta'ala lah lagi kuat daripada rasa wujud makhluk. Boleh faham? Macam mana nak boleh rasa kuat wujud Allah Ta'ala tu? Tak ada jalan lain. No other ways. Apa? Ilmu. Dah ada ilmu nak buat apa pula? Dia kena latih zikir. Dan zikir dengan hati hadir. Yang biar banyak zikir apa? La ilaha illallah. Tapi zikir dengan sedar lah. Jangan zikir tidur. Otak tak berjalan. Zikir dalam keadaan sedar zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati hadir. Tiadalah ilah melainkan Allah. Jadi siri besar apa? Tiadalah wujud melainkan Allah. Makhluk asal tak wujud. Ni ada Allah wujud aku. La ilaha illallah. Allah wujud aku. Allah wajib wujud. Aku jaizul wujud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba. Ingat. Faham. Agak-agak cukup latihan 100 kali. Sejam cukup. Tu latihan. Sebenarnya latihan tu dah selesai ke? Belum. Pasal latihan untuk bertarung. Nak bertarung pula bukan duk pegang tasbih. Bertarung tu kita tak rasmi zikir tapi nak boleh berzikir. Tu tempat bertarung dia. Kalau duk berzikir pun tak boleh nak hati hadir. Kalau dalam keadaan tak zikir, macam mana nak hadir hati? Tu masalah tu. Satu, cari jalan kalau boleh jangan sentiasa duduk dalam keadaan steam. Macam mana kaedah supaya jangan dalam keadaan steam? Jangan banyak makan. Dan kalau masa cergas jangan main game. Masa cergas jangan bela handset. Nak bela handset, masa mengantuk baru bela handset. Masa cergas, masa segar, zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Buat kerja letih, apa pegang handset? Tu. Masa letih pegang handset. Lagi handset bunyi kita tidur. Tak apa, biar. Bangun sedar, tinggal handset. Ni mana? Oh, segar alhamdulillah. Dah panjang sejam, 2 jam, letih. Buka handset. Letih, buka handset. Jangan duk segar tu, duk fikir, handset aku nak beli apa kat Shopee. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kau buka tu, set handset 3 jam, zikir 10 zikir tak dah. Sikitlah saya sebut saya tu, saya bukan cerita orang lain tu. Saya punya kaedah lawan, saya kata aku ni nak macam mana, aku nak ajar sikit. Bengong dengan aku ni, nafsu ni buah sangat macam ni. Ajar dia macam tu. Ngantuk pegang handset, tak ngantuk kau tak pegang. Ngantuk pegang. Memang pegang kejap je. Tak ngantuk pegang tasbih. Nak dapat macam tu lah susah lawan dengan siapa tu? Lawan dengan Tok Su. Saja ke sana sikit lah, sana sikit. Nak tutup ni. Tapi dia kena sebut lah sikit. Lawan dengan Tok Su. Tok Su tu siapa? Mana pula hantu? Nafsu. Gigi tak ada, sorry. Sebut tak betul. Ingat hantu. Sorry. Nafsu. Itu nafsu dia tak nak. Nafsu tak suka tu. Nafsu dia suka milik menatang tu. Itu pun fitnah juga tu. Allah Akbar. Hadan Allah ila siratal mustaqim. Memang nak tutup ni soalan. Allah. Ya. Tu bahasalah idhafi ni. Nanti ngaji nahwu jumpa idhafi. Idhafi.
Idhafi itu, bahasa idhafi ni sandarannya. Besar-besar istilah idhafi ni. Sibuk misal. Bab idhafi istilahnya majazi banyak gitu. Bahkan dalam tauhid faham idhafi ni dia benda besar sebenarnya. Kita lahir kat dunia pasal apa? Mak ayah kita betul tak? Jadi siapa bagi jadi kita? Allah. Mak idhafi. Itulah idhafi. Itu antara makna idhafi. Maksud laluan. Antara makna idhafi. Kalau wujud idhafi ni apa? Kita bukan memang wujud realiti punya wujud. Kita memang Allah bagi wujud kita. Jadi kita bukan duduk maqam wajibul wujud. Kita asal tak ada. Ni ada, Allah yang ada kita. Satu ada. Tu wujud. Kalau nisbah wujud pun wujud idhafi. Kalau Adam pun Adam idhafi. Boleh? Sekali lalu. Ngaji nahwu lagi faham nanti. Mudhaf ilaih, mudhaf tarkib idhafi, macam benda. Bagus soalan tu. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.